Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Nordin. Nombor matrik 282989. Kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Nur Iman bin Nur Aziz 282983 dan Syukri bin Ahmad 283006. Okey, tajuk kumpulan saya cukai pendapatan individu di New Zealand. Okey, saya ingin membentangkan tajuk kumpulan kami, cukai pendapatan individu di New Zealand. Okey, proses pencukaian pada hari ini telah memberikan pelbagai perubahan terhadap pembangunan ekonomi di dalam sesebuah negara. Okey, menurut Masyarikat 2023, cukai pendapatan ini merupakan salah satu sumber yang terpenting di dalam memberikan sumber pendapatan dalam sesebuah negara. Dan hasil pencukaian ini diaplikasikan terhadap negara tersebut akan disalurkan melalui projek pembangunan yang mampan seperti perkhidmatan dan juga kebajikan untuk menjamin kepada kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dinafikan bahawa pemikiran seseorang individu menganggap bahawa menyediakan dan juga memfailkan cukai pendapatan individu ini adalah satu perkara yang membebankan, dan masih ramai yang tidak memahami akan proses dan juga cara untuk memfailkan cukai pendapatan peribadi mereka. Sekaligus masih ramai individu yang gagal untuk melunaskan tanggungjawab mereka untuk membayar cukai pendapatan peribadi mereka. New Zealand merupakan salah sebuah negara maju yang cepat berkembang pesat dengan kemajuan pembangunan ekonomi dan juga sistem yang berteknologi tinggi daripada pelbagai aspek yang tertentu. Dan melihat kepada trend sistem pencukaian yang telah diamalkan di negara ini adalah New Zealand hanya menggunakan satu badan organisasi sahaja untuk mengendalikan pencukaian nasional, dan ianya dikendalikan di bawah Jabatan Hasil Dalam Negeri IRD sebagai wakil daripada kerajaan New Zealand, dan kebiasaannya cukai yang dikenakan adalah sama seperti pemakaian di negara-negara yang lain yang mengenakan cukai pelbagai. Namun apa yang menariknya, New Zealand tidak mempunyai cukai keuntungan modal walaupun ianya termaktub di dalam hak paten yang diaplikasikan terhadap cukai pendapatan individu di negara tersebut. Okey, di New Zealand, negara ini mewujudkan kepada sistem cukai yang progresif di mana sama dengan negara-negara lain seperti Malaysia. Tidak hanya setakat itu saja, New Zealand menggunakan sistem cukai yang berganda di mana seorang individu merupakan pemuasatan cukai daripada satu negara boleh membayar cukai lebih dan sekali atas pendapatan yang sama. Tidak hanya setakat itu saja, New Zealand untuk memastikan sistem cukai ini akan dapat dijalankan dengan baik. Okey. Badan Pengurusan Cukai di New Zealand adalah dikendalikan oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri IRD sebagai wakil daripada kerajaan New Zealand. Sebagai pengurusan cukai telah dilaksanakan daripada kerajaan New Zealand. Merujuk badan kerajaan telah diberikan tugas untuk menjana sistem pengurusan pencukaian di New Zealand dengan baiklah. Hasil cukai akan ditaksir oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri New Zealand dengan peruntukan potensi-potensi pembangunan ekonomi yang dilihat mampu untuk menjana berkali ganda pendapatan negara tersebut sebagai status negara maju dan juga meningkatkan taraf kehidupan rakyat di sana. Analisis cukai pendapatan individu di New Zealand. Okey, bagaimana cukai pendapatan individu ini berfungsi terhadap kesejahteraan mereka untuk jangka masa yang panjang. Okey, kelebihan yang akan dinikmati oleh mereka sekiranya mereka membayar cukai pendapatan individu setiap bulan. Seperti yang dijelaskan oleh Farida 2003, di mana perubahan yang berlaku terhadap taksiran ini akan memindahkan kewajipan dan juga tanggungjawab kepada pembayar cukai terhadap apa yang telah dilaporkan, dan pada masa yang sama pembayar cukai perlu memahami dengan lebih jelas akan bagaimana undang-undang pencukaian berfungsi selain mengaplikasikan undang-undang tersebut. Okey, analisis cukai pendapatan individu di New Zealand. Kajian diperlukan untuk memahami bagaimana cukai pendapatan individu mempengaruhi kesejahteraan jangka masa panjang
pembayar cukai. Okey, terdapat kelebihan yang akan dinikmati oleh individu jika mereka membayar cukai pendapatan setiap bulan. Mengikut kajian Farida 2003, perubahan dalam penilaian cukai menambah tanggungjawab dan kewajipan kepada pembayar cukai untuk memahami dan melaporkan mengenai undang-undang percukaian. Badan kerajaan yang mengumpul cukai melakukan ini berdasarkan jumlah pendapatan dan maklumat lain yang diperoleh dari pembayar cukai, memudahkan proses pengumpulan cukai. Contohnya New Zealand. Okey, definisi cukai pendapatan individu di New Zealand. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2017, bayaran atau sumbangan oleh individu atau syarikat dikenakan oleh kerajaan melalui agensi yang terlibatlah. Okey, lingkup cukai tidak hanya dikenakan kepada individu, juga berlaku kepada syarikat-syarikat. Okey, mengikut Kamus Collins 2018, sumbangan keuangan yang diwajibkan oleh kerajaan. Okey, tujuannya untuk meningkatkan peningkatan pendapatan negara dan harta organisasi. Okey, kenaikan harga dan kos terkait dengan kos pengeluaran atau harga jualan barangan dan perkhidmatan. Okey, cukai pendapatan individu dikenakan berdasarkan pendapatan atau keuntungan individu dikira sebagai hasil dari kadar cukai yang dikenakan. Okey, kadar cukai mungkin berbezalah mengikut jenis dan ciri-ciri pembayar cukai. Tujuan cukai pendapatan individu di New Zealand: sumbangan oleh kerajaan kepada individu di dalam negara atau bekerja di negara tersebut, penting untuk penjanaan ekonomi dan sebagai hasil utama negara. Okey, contohnya dari New Zealand, pengutipan cukai termasuk cukai pendigitalan sebagai faktor utamalah. Hasil dari cukai digunakan untuk pembelanjaan, pembangunan dan pengurusan. Okey, objektif umum berkaitan dengan dasar percukaian, keadilan dan sifat percukaian. Okey, objektif khusus fokus dan penjanaan ekonomi, peluang pekerjaan, dan senarai objektif khusus sumber pendapatan utama, penggalak, pertumbuhan ekonomi dan alat untuk pengagihan semula pendapatan dan kekayaan. Okey, hanya satu klasifikasi berdasarkan tingkat pendapatan yang ditetapkan oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri IRD New Zealand. Okey, bergantung pada nilai-nilai semasa yang diselaraskan berdasarkan pendapatan individu. Okey, kadar cukai pendapatan individu di New Zealand sebagai sebuah negara yang berstatus negara maju, pengutipan cukai di negara dan juga kepada KDNK di negara ini adalah yang tertinggilah berbanding dengan hasil pendapatan kerajaan yang lain, dan ini menjadikan bahawa cukai pendapatan individu ini adalah merupakan sumber keuangan yang pertama kepada kerajaan New Zealand, dan kerajaan dapat membiayai kepada pembelanjaan awam dan juga memperkasakan kepada kebajikan bagi kesejahteraan rakyat mereka dalam pelbagai aspek yang pentinglah. Selain itu juga pemakaian terhadap sistem cukai yang progresiflah yang teratur memainkan peranan yang penting bagi individu dan masyarakat. Okey, secara keseluruhannya, cukai pendapatan di New Zealand menyumbang lebih 40% terhadap KDNK New Zealand. Pada tahun 2018 dan 2019 oleh kerajaan. Oleh kerana itu, kadar cukai pendapatan yang ditetapkan berdasarkan kepada jumlah pendapatan keseluruhan yang merangkumi kepada jumlah pendapatan yang berikutlah. Gaji atau upah yang diperolehi, faedah kerja, pendapatan, pembayaran secara berkala, faedah daripada akaun bank dan juga pelaburan. Okey, pendapatan perniagaan sendiri, wang dari sewaan harta dan pendapatan dari luar negara. Okey, Inland Revenue 2021 pula menjelaskan bahawa sebahagian daripada pendapatan yang telah dikenakan cukai ini adalah merangkumi kepada upah, gaji dan juga faedah yang diperolehi melalui pekerjaan mereka di negara itu, dan pembayaran tersebut adalah dilakukan secara berkala dengan pemakaian sistem percukaian yang telah ditetapkan oleh kerajaan New Zealand bagi jumlah cukai yang ditolak oleh majikan atau pembayar bergantung pada kod cukai dan maklumat pendapatan yang diberikan kepada mereka. Okey, pembayar cukai mungkin mendapat bayaran balik atau perlu membayar cukai pada akhir tahun cukai sekiranya dikenakan cukai dengan kadar yang salah sepanjang tahun tersebut. Okey, penting untuk menggunakan kod cukai yang betul. Okey, bagi pembayar cukai pendapatan individu, mereka akan mengenakan
bayar cukai pada akhir tahun 2017, cukai yang dibayar adalah bergantung sepenuhnya kepada keseluruhan jumlah pendapatan tersebut, dan mereka perlu membayar cukai sekunder yang telah dilaksanakan di New Zealand. Pembayar cukai sekunder ini adalah bergantung kepada majikan lah. Pembayar cukai, kaedah bayar cukai sekunder adalah di antara 10.5% hingga 39%. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Encik Syukri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syukri bin Ahmad, nombor metrik 283006. Saya akan sambung pembentangan kawan saya, iaitu prinsip cukai pendapatan individu di New Zealand. Dalam prinsip cukai pendapatan individu New Zealand, prinsip cukai yang digunakan diilhamkan oleh pemikiran Adam Smith, seorang ahli falsafah ekonomi pada abad ke-18. Setiap negara komited untuk membangunkan peraturan yang lebih rasional dalam sistem eksersis negeri. Ini disahkan dalam bukunya yang bertajuk The World of Nation, di mana cukai pendapatan adalah berdasarkan 4 prinsip utama. Pertama, prinsip cukai yang merangkumi asas cukai eksersis yang dikeluarkan oleh kerajaan. Yang kedua, prinsip subjek yang menghendaki setiap negara menyumbangkan kepada kerajaan mengikut kemampuan mereka, mengikut kadar pendapatan mereka di bawah perlindungan negara. Cukai pendapatan ini perlu dibayar oleh setiap individu dan tidak boleh dibatalkan sewenang-wenangnya. Peraturan eksersis termasuk masa pembayaran, kaedah pembayaran dan jumlah yang perlu dibayar mestilah jelas dan boleh diakses oleh penderma. Sebarang duti eksersis hendaklah dikenakan pada masa yang sesuai dan dengan cara yang paling mudah untuk dibayar oleh pencarum, dengan tujuan untuk mengambil sedikit wang daripada poket rakyat lebih daripada yang diperlukan untuk mengisi perbendaharaan negara. Menurut Razi & Co 2020, adalah penting untuk memantau dan mentafsir semula eksersis individu mengikut prinsip eksersis yang masih relevan agar bayaran eksersis yang dikenakan ke atas individu adalah adil dan wajar. Dalam konteks skop prinsip eksersis, ini berkaitan dengan pembayaran eksersis individu kepada kerajaan dan siapa yang membayar eksersis berdasarkan pendapatan yang mereka perolehi. Pelbagai dasar dan tekanan politik boleh mempengaruhi dasar kerajaan dalam hal eksersis. Ini kerana masyarakat percaya bahawa pembayaran eksersis perlu berdasarkan kemampuan individu membayar, dan faedah yang diperolehi daripada pembayaran eksersis perlu dijelaskan secara adil antara individu dan agensi kerajaan terbabit. Baiklah, yang seterusnya, kesan cukai pendapatan individu di New Zealand. Trend pencukaian semasa di negara menunjukkan bahawa untuk mencapai hasil maksimum yang diperlukan untuk pembangunan dan pentadbiran kerajaan yang baik, kerajaan perlu mengenakan cukai pendapatan individu ke atas rakyat mereka. Di New Zealand, cukai pendapatan adalah sumber pendapatan terbesar bagi kerajaan dan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi tingkah laku untuk mencapai matlamat sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, untuk menggalakkan pelaburan dalam automasi, kerajaan New Zealand boleh menyediakan insentif dalam bentuk pecutan dalam pergerakan modal dan memberikan fleksibiliti dalam penggunaan aset untuk tujuan perniagaan. Ini boleh meningkatkan hasil kerajaan dan mewujudkan keseimbangan dalam penggunaan dan hasil eksersis, sekaligus mengurangkan kelemahannya terhadap perubahan ekonomi semasa dan mengukuhkan kedudukan fiskal New Zealand. Dalam rangka kerja Undang-Undang New Zealand, peraturan berkenaan cukai pendapatan individu adalah berbeza daripada undang-undang lain. Ini kerana peraturan ini disesuaikan dengan ciri-ciri yang ditetapkan oleh kerajaan New Zealand dalam konteks ini. Pembayar eksersis boleh ketahui hak mereka daripada kerajaan melalui hasil pemotongan cukai yang telah dibuat kepada mereka. Seterusnya, memahami dan mengenal pasti dasar dan cara pengiraan cukai pendapatan ditafsirkan melalui pengiraan tertentu dan mewujudkan prosedur untuk mengira cukai yang tidak diiktiraf dan memastikan pembayaran cukai sampai kepada kerajaan.
Yang seterusnya, kesan terhadap kerajaan. Pelaksanaan cukai eksais memberi impak penting kepada kelestarian sesebuah negara. Menurut Malaysia Kini 2022, di seluruh dunia termasuk di New Zealand, kerajaan bergantung kepada hasil eksais untuk membina dan mengekalkan kelestarian negara. Hasil eksais membolehkan kerajaan meningkatkan perbelanjaan secara mampan yang digunakan untuk mengukuhkan keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, New Zealand sebagai sebuah negara maju boleh menggunakan hasil cukai eksais untuk menambah baik kemudahan tempatan di pelbagai wilayah dan merangsang ekonomi berdasarkan hasil yang dikutip daripada cukai. Kesan terhadap ekonomi, sistem cukai pendapatan New Zealand adalah salah satu yang paling neutral dan cekap dari sudut ekonomi. Ia dikawal selia dengan Kerjasama Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD yang terdiri daripada 38 negara di seluruh dunia. Kutipan cukai adalah sederhana di negara ini dan sistem taksiran cukai hasil digunakan sepenuhnya untuk pembayaran dividen yang membantu mengurangkan gangguan cukai terhadap keputusan pembiayaan korporat. Kecekapan dalam keputusan pelaburan korporat juga digalakkan melalui insentif cukai yang rendah. Sistem cukai New Zealand juga dikenali sebagai vis-a-vis kepada simpanan swasta dan ia sesuai untuk negara yang tidak menawarkan insentif untuk simpanan sektor swasta. Oleh itu, tidak ada keperluan segera untuk pembaharuan cukai eksais prima. Tetapi, beberapa isu pesanan sekunder memerlukan tindakan diambil untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Salah satu tambahan yang disedangkan adalah untuk memasukkan keuntungan modal ke dalam eksais asas cukai ke atas pendapatan komprehensif dan memperkenalkan cukai eksais ke atas pendapatan sewa daripada perumahan yang diduduki pemilik. Cukai pendapatan di New Zealand adalah berdasarkan pendapatan yang diperoleh daripada apa yang dibayar kepada kerajaan. Sistem ini dikenali sebagai bayar sebagai anda dapatkan atau payee. Hasil daripada cukai ini digunakan untuk menambah baik dan meningkatkan kemudahan tempatan, pendidikan dan perkhidmatan awam yang lebih cekap. Jumlah cukai pendapatan yang disebut harga bergantung pada jumlah pendapatan yang diperolehi dan sistem cukai New Zealand adalah progresif, bermakna individu membayar tahap cukai yang semakin meningkat apabila pendapatan mereka meningkat. Jadual Raja 3 yang berikut menunjukkan nilai pembayaran cukai di New Zealand mengikut jumlah pendapatan, iaitu sebarang pendapatan sehingga 14,000 akan dikenakan pembayaran 10.5%. Pendapatan tambahan melebihi 14,000 dan sehingga 48,000 17.5%. Pendapatan tambahan melebihi 48,000 dan sehingga 70,000 akan dikenakan 30% dan seterusnya pendapatan tambahan melebihi 70,000 akan dikenakan 33%. Jika seseorang memperoleh pendapatan melebihi 14,000, maka mereka akan membayar cukai eksais hanya ke atas pendapatan melebihi jumlah 14,000 itu. Penduduk New Zealand tertakluk pada cukai eksais ke atas pendapatan eksais di seluruh dunia. Pada 2005 hingga 2006, 43% daripada pendapatan teras kerajaan New Zealand berjumlah 22.9 bilion datang daripada cukai pendapatan individu. Rajah 3 menunjukkan bahawa cukai pendapatan individu memberikan sumbangan tertinggi kepada keluaran New Zealand jika dibandingkan dengan cukai lain. Ini adalah ringkasan bagaimana sistem kutipan cukai pendapatan New Zealand berfungsi untuk menyokong ekonomi dan menyumbang kepada hasil kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Iman bin Nur Aziz, nombor metrik S282983. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Kesan terhadap masyarakat. Sistem pemungutan cukai pendapatan di New Zealand memiliki kesan yang positif terhadap masyarakat.
Ini memberikan keyakinan kepada kerajaan untuk menyediakan pelbagai manfaat kepada masyarakat secara berkala. Hal ini disokong oleh pandangan Syekh 2013 di mana masyarakat mendapat manfaat dari peruntukan dana yang digunakan untuk meningkatkan fasiliti dan kemudahan awam. Dari semasa ke semasa, ini pada gilirannya membantu mendorong aktiviti perkembangan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga menerima kemudahan-kemudahan awam baru dari kerajaan persekutuan dan negeri yang membantu mereka dalam menjalankan aktiviti ekonomi seperti perniagaan di New Zealand. Sistem pengutipan cukai membantu dalam membentuk pembangunan berdasarkan fasa-fasa yang dicadangkan oleh kerajaan. Pembangunan ini berkontribusi kepada peningkatan hasil yang dapat diberikan kepada rakyat negara tersebut. Secara keseluruhan, sistem cukai pendapatan di New Zealand memberi manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan fasiliti kemudahan awam dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi serta pengembangan berdasarkan perancangan yang terarah. Kesimpulan. Oleh itu, sebagai kesimpulan berdasarkan kepada pembincangan di dalam topik-topik ini dapat dijelaskan bahawa walaupun New Zealand merupakan sebuah negara yang tidak begitu agresif terhadap pengutipan cukai pendapatan individu di negara mereka, namun jelas dapat diperkatakan bahawa negara ini adalah bijak di dalam menguruskan hasil cukai yang diperoleh oleh rakyat untuk membangunkan ekonomi dan juga memastikan keperluan masyarakat di negara mereka adalah mencukupi. Pengurusan keuangan melalui hasil negara sangat ditekankan oleh kerajaan New Zealand kerana ianya merupakan salah satu indikator yang utama untuk memastikan negara mereka selalu berkembang daripada pelbagai aspek.